dan bersama dengan rakan tugas kita Ahmad Fitri Yahya yang kini berada di PWTC untuk mengetahui perkembangan terkini. Silakan Fitri Yahya. Baik, terima kasih kepada Fariha dan juga Zaim. Assalamualaikum dan salam Jumaat penghulu sekalian hari. Kita masih bawakan anda di PWTC untuk hari yang kedua terakhir bagi Perhimpunan Agong UMNO untuk kali ini. Dan masih terlalu awal untuk kita berikan gambaran bagaimana meriah dan juga riuhnya suasana pada hari ini, kerana masih awal pagi dan juga dapat kita saksikan di mana perwakilan-perwakilan dari segenap negeri mula datang, dan juga ini merupakan tempat utama untuk mendengar segala ucapan kerana akses kepada Dewan Utama amat terhad. Jadi kebanyakannya, terutama golongan wanita, mengambil kesempatan untuk berehat, bersantai, membaca akhbar di sini di ruangan legar PWTC. Kalau dahulu diletakkan kerusi, namun itu dikatakan tidak begitu praktikal, namun diletakkan kapet ataupun perbaidani sebagai tempat untuk mereka bersantai sambil membaca akhbar dan juga mendengarkan ucapan. Semoga segala input yang disampaikan oleh setiap pembahas akan dapat didengar dengan begitu mudah dan juga dapat diresapi, kerana antara yang ditekankan dalam perhimpunan kali ini bagaimana ahli itu sendiri dapat menjadi satu ejen perubahan ke arah yang lebih baik dan juga lebih diredai, dan itulah antara pentingnya untuk dilihat bagaimana pemberkasan itu dapat dilakukan bagi segenap ruang, melibatkan fizikal, minda, spiritual, supaya perubahan dilakukan itu oleh individu yang memahami dan bukan hanya menurutkan tetapi juga bertindak atas kefahaman yang mendalam tentang apa yang diperjuangkan dan diperkatakan, dan juga semoga dapat sampai ke objektif yang utama, kerana bermula sekian lama telah pun ditekan satu indeks pencapaian utama ataupun KPI untuk memandu segenap pencapaian dan pergerakan, supaya setiap satu dapat dianalisis dengan sempurna dan juga dapat dilihat apa yang lebih dan juga apa yang kurang, supaya semua usaha itu berterusan dengan kejayaan. Jadi inilah gambaran yang dapat kita bawakan di awal pagi apa yang berlaku pada hari ini di PWTC, dan insya-Allah nanti kita juga akan menemui beberapa lagi tokoh-tokoh utama untuk meninjau pendapat dan juga pandangan mereka. Selain itu kita juga akan membawakan anda impasan beberapa lagi bingkisan dan sudutan yang berlangsung semalam. Antara lain kita nak saksikan ini tentang kesibukan di bilik ahli bahasa PWTC, yang kita sedari bahawa untuk perhimpunan kali ini juga bukannya mendapat tinjauan daripada akhbar tempatan, malah juga melangkaui kepada mereka yang datang dari luar negara untuk membuat liputan dan juga untuk memberikan pandangan kepada apa yang berlaku dalam perhimpunan kali ini. Tugas jurubahasa kami bawakan untuk anda dalam laporan yang pertama ini. Saksikan. Sahabat-sahabat kita dari luar negara, our friend of Korea, Lao People's Revolutionary Armed Party. Setiap kali pemimpin tertinggi UMNO menyampaikan ucapan, sekumpulan petugas diberi tanggungjawab menterjemahkannya ke bahasa asing. Ini kerana Perhimpunan Agong UMNO turut dihadiri oleh jemputan khas dari negara luar. Pada perhimpunan kali ini, 3 penterjemah dari Institut Terjemahan dan Buku Malaysia menterjemah ucapan kepada 3 bahasa. وأعلنت بدون هذه المنافسة لمؤقتي كلمتي ووعدي بأني سوف أقوم بما أستطيع ورئيس القسم وأعضاء 这个12年的旅行团呢，那么这个旅行团呢获得了他们的这个胜利。 Peranan kita sebenarnya memang setiap tahun diberikan tanggungjawab yang hampir sama, iaitu menterjemah secara lisan, kita memberikan maklumat daripada bahasa sumber daripada bahasa sasaran, dan pada tahun ini kami mendirikan jurubahasa Mandarin, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Ketiga-tiga jurubahasa ini ditempatkan di bilik khas agar mereka dapat mendengar dengan jelas. Seterusnya menterjemah setiap ayat secara langsung kepada delegasi asing. Bilik khas ini dikawal ketat oleh pihak polis demi melancarkan tugasan. Setiap jurubahasa akan dibekalkan dengan alat pandang dengar yang menghubungkan mereka dengan bilik terjemahan bahasa Inggeris. Kemudian 2 lagi jurubahasa akan menterjemah bahasa Inggeris ke bahasa Arab dan Mandarin.
并不是空口说白话的政治。 Kerjaya ini sangat luas. Di Malaysia sebenarnya kita boleh katakan mungkin di peringkat terlalu awal kerana kebanyakan daripada generasi muda sekarang tak tahu ataupun memilih kerja yang mungkin dianggap jurubahasa bukan satu kerja yang profesional. Tapi sebenarnya kalau di negara-negara luar di Eropah sendiri, jurubahasa bukan tenaga kerja profesional bertaraf A, yang mana mereka menjadi salah seorang yang paling utama dalam membantu menyebarkan maklumat kepada audiens. Rata-rata jurubahasa mempunyai pengalaman lebih 10 tahun. Antara cabaran yang dihadapi oleh jurubahasa adalah mengalih bahasa setiap ayat yang diucapkan dalam tempoh yang singkat tanpa mengenepikan maksud asal. Selain itu, menterjemah ucapan individu yang berucap terlalu laju dan panjang turut menguji kepekaan jurubahasa. 国际的这一个评估体制呢，也承认了成果。比如说，我们可以从以下几点呢来到看。 Terjemahan di sini merangkumi sampai dari aspek terjemahan secara dokumen ataupun lisan. Jadi di ITBM kami mengenal pasti jurubahasa itu sendiri, yang mana mereka mempunyai minat yang mendalam, mesti mempunyai tahap kriteria tertentu yang mendekati syarat yang ditetapkan. Tapi yang paling utama adalah mesti menguasai dua bahasa sekurang-kurangnya. Penterjemah atau jurubahasa perlu mempunyai kemahiran bahasa yang tinggi agar penyampaian mudah difahami delegasi asing. Mereka juga perlu arif dengan semua isu-isu atau perkembangan semasa, sama ada dalam maupun luar negara.